الحمد لله الحمد لله القائل وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menguraikan tajuk insaflah sebelum terlambat. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam menempuh kehidupan di dunia ini terdapat dua golongan manusia, yaitu golongan yang pertama, manusia yang berusaha menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Manakala golongan yang kedua ialah manusia yang memilih untuk melakukan kemungkaran dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua ini sebenarnya suka mengikut kehendak hawa nafsu tanpa mengira hukum halal dan haram. Mereka beranggapan bahawa hidup hanya sekali dan perlu berseronok sebelum meninggal dunia. Keinginan hawa nafsu yang menguasai akal manusia ini telah menyebabkan manusia terpedaya dengan tipu daya dunia, sehingga kan ada segelintir yang sudah berumur pun masih gembira melakukan perkara-perkara yang melalaikan dan tidak berfaedah. Pepatah ada menyebut, rumah kata pergi, kubur kata mari. Namun pepatah yang sering diungkapkan ini tidak membekas di dalam jiwa mereka. Manakala bagi golongan muda pula, seolah-olah mereka terlupa bahawa mati sebenarnya boleh berlaku bila-bila masa tanpa mengira usia ataupun tua ataupun muda. Mereka masih terleka dengan perkara-perkara yang melalaikan, seperti menghabiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah, hiburan yang melampau, pergaulan bebas lelaki dan perempuan dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 32 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ajaran Islam tidak menghalang umatnya bergembira dan melakukan perkara-perkara yang menyeronokkan. Namun setiap perkara yang dilakukan itu hendaklah mengikut panduan dan batasan syariat Islam. Sebagai manusia biasa, kita menyadari bahawa memang agak sukar bagi kita mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan atau kesalahan, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja.
Ada dalam kalangan kita yang cuba mengawal diri daripada terperangkap dengan tipu daya syaitan. Namun ada kalanya kita tewas akibat kelemahan iman kita sendiri. Dengan kata yang lain, tiada seorang pun dalam kalangan kita yang tidak melakukan dosa. Dosa boleh berlaku atau boleh terjadi pada setiap peringkat umur dan golongan, sama ada golongan muda maupun golongan tua. Bagi mereka yang telah mencapai usia tua, maka berwaspadalah, kerana jika tiada hasrat dalam hati untuk berubah menjadi manusia yang baik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbangi selama-lamanya hidupnya akan berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan demikian kerana inilah saat yang akan menentukan pengakhiran perjalanan hidup seseorang manusia, sama ada pengakhiran yang baik, husnul khatimah, atau pengakhiran yang buruk, su'ul khatimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bermaksud daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, bahawasanya sesungguhnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang terbaik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ia bertanya, lalu siapakah orang yang terburuk itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu selagi hayat dikandung badan, selagi pintu taubat masih terbuka, bersegeralah kita insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita tidak mengetahui bilakah pengakhiran hidup kita di dunia ini. Mungkin sebentar lagi, mungkin malam nanti, dan mungkin pada hari esoknya. Oleh itu, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini harus kita rebut melalui jalan keinsafan dan bertaubat memohon keampunan kepadanya. Dalam arti kata yang lain, jangan kita berlengah-lengah atau bertangguh dalam menginsafi dan menyesali dosa yang dilakukan. Sebaliknya, bersegeralah bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan azam yang kuat untuk tidak lagi mengulangi segala perbuatan yang merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Selain itu, pada masa yang sama, kita juga harus senantiasa berusaha memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita, meliputi ibadah yang wajib maupun yang sunat. Sekiranya hari ini kita hanya menunaikan solat fardu, maka tingkatkanlah amal ibadah dengan melaksanakan solat-solat sunat. Seandainya kita terlibat dengan perbuatan-perbuatan maksiat, maka jauhilah dan tinggalkannya. Jikalau dahulu kita berasa berat tangan untuk mengeluarkan sedekah, maka bersegeralah merebut pahala bersedekah. Sesungguhnya dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan ini akan dapat menyuburkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala serta hubungan kita sesama manusia. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, marilah kita menginsafi diri dan berubah ke arah kebaikan sebelum terlambat. Berubahlah dan terus berubah ke arah kebaikan. Usahalah sekadar memasang azam tanpa berbuat apa-apa. Carilah hidayah Allah Subhanahu wa taala, kerana hidayah tidak akan datang secara begitu sahaja. Senantiasa melazimkan doa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas petunjuk dan rahmat-Nya. Ayuh kita sama-sama berhijrah sebelum terlewat, dan jadikanlah amalan menginsafi diri dan bertaubat secara berterusan sebagai rutin kehidupan kita. Semoga taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya, yakni yang bertaubat, serta memaafkan kejahatan-kejahatan yakni yang mereka lakukan, dan Dia mengetahui akan apa yang kamu semua kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah,
Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdak al-Haris al-Syari'atik Sultan Ibrahim ibni al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jahan ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofiah binti al-Marhum Sultan Shah Masuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wa mudri'i sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farriz humumal muslimin wa qdi dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'inna rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.